Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa amma ba'. Yang dikasihi penonton-penonton, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pesan-pesan kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertemuan kita pada kali ini pesan-pesan kebenaran akan membincangkan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita pada ketika ini, iaitulah berkenaan tentang bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu daripada bulan-bulan haram yang sangat istimewa di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi umat Islam semuanya, kerana dia termasuk di dalam bulan-bulan haram. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana untuk kita menghidupkan bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah? Bagaimana untuk kita melalui bulan Rajab ini dengan panduan-panduannya supaya kita tidak menjadi orang muslim yang tidak bertanggungjawab dengan tawaran-tawaran yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan lebih kita risau, dia tidak sedar pun yang dia berada di dalam bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan haram. Perkara utama di dalam perbincangan bulan Rajab ini iaitulah bagaimana untuk kita menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Rajab ini. Adakah ia dituntut? Sudah pastilah dituntut, tuan-tuan ya. Sebab bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram ini telah diangkat, dipuji kedudukannya di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sendiri, seperti di dalam surah At-Taubah ayat 36, sehingga Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di situ nampak ya. Kemudian Allah kata dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman dengan maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antara daripada 12 bulan tadi, Allah kata ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Yang apabila dimuliakan, sudah pasti secara umum apabila kita melakukan ibadah di dalamnya, pahalanya bukan macam biasa lagi, dia berganda. Dan apabila kita melakukan dosa, maksiat di dalamnya, maka dosa balasannya bukan macam biasa tapi berganda. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita kena hidupkan bulan ini dengan ibadah-ibadah. Ibadah yang bagaimana? Di dalam ayat Quran yang kita baca tadi, seterusnya selepas ayat yang kita baca tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati. Allah berkata lagi, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan ini. Ini satu tuntutan ayat untuk kita. Apa yang perlu kita buat? Pertama, jangan menzalimi diri kita. Jangan menzalimi diri kita dalam bulan ini. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam kitab itu mentafsirkan ayat ini mengambil pandangan Ibnu Abbas bahawa apabila ayat Al-Quran menyatakan jangan menzalimi diri-diri kamu di dalam bulan ini, dengan maksud jangan melakukan maksiat di dalam bulan haram ini. Salah satunya adalah Rajab. Sebab apa? Kerana kalau begitu dosanya akan besar di sisi Allah, lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di bulan-bulan lain. Jangan menzalimi diri kamu dengan maksud jangan berbuat maksiat lebih-lebih lagi di dalam bulan Rajab ini. Nanti azabnya sangat besar. Ya, ini tuan-tuan. Begitu juga dengan Qatadah, seorang ulama tafsir, Qatadah yang dinakalkan sendiri oleh
Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, Qatadah juga sependapat tafsirannya dengan Ibnu Abbas tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, pertama di dalam kita menghidupkan bulan Rajab ini, tinggalkan maksiat dengan maksud bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kerana dalam apa jua perubahan diri seorang muslim terutamanya, bila dia nak berubah, perkara asasnya dia mesti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan pintu taubat. Ini penting tuan-tuan. Begitu juga secara umum menghadapi bulan-bulan yang lain. Lebih-lebih lagi bulan yang ada fadilat. Kita mulakan dengan taubat. Dengan maksud tadi, kita tinggalkan perkara-perkara maksiat. Jangan menzalimi diri kita. Barulah nanti kita akan dapat apa yang Allah tawarkan di dalam bulan Rajab. Dengan kita memasuki pintunya, melalui kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat ini dengan kesungguhan tuan-tuan, sehingga kita mendapat apa yang disebut sebagai taubat nasuha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Menjadi satu perkara yang tidak seimbang. Apabila kita hendak kembali kepada Allah, kita hanya banyak melakukan perkara taat, tetapi dosa-dosa lalu kita tidak kenang, dosa-dosa lalu kita tidak iktiraf, dosa-dosa lalu kita tidak mengakui, lalu kita tidak bertaubat. Ini satu keadaan yang agak ganjil. Kalau kita mempelajari disiplin ilmu tasawuf, dia akan melalui perbahasan mempelajari sifat-sifat terkeji dahulu. Barulah mempelajari sifat-sifat yang terpuji. Jadi dengan maksud, bila melalui dahulu mempelajari sifat-sifat terkeji, dia belajar bab syirik yang ada dalam diri dia, bab takabur, bab riak, dia ada dan dia bertaubat. Dah bersih, barulah masukkan sifat-sifat terpuji yang dipelajari selepas itu. Seterusnya tuan-tuan, selepas kita membuka dengan taubat tadi untuk melalui bulan Rajab, seterusnya kita menghidupkan bulan Rajab ini dengan melakukan banyak ketaatan di dalamnya. Ketaatan ni banyak di dalam Islam. Tetapi seperti mana amalan-amalan orang soleh yang diajar sendiri oleh Rasul dan sahabat, di dalam bulan Rajab ini kita mulakan antaranya dengan membanyakkan puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab. Sebab puasa ini tuan-tuan, di dalam banyak-banyak ibadah yang di dalam Islam itu sendiri, antara yang special adalah puasa. Puasa ini tuan-tuan betul-betul menurut kaedahnya bahawa dia boleh melemahkan fizikal kita untuk semangat melakukan maksiat. Bahkan bahawa puasa ini juga boleh melemahkan nafsu-nafsu kita yang mendorong fizikal tadi untuk melakukan maksiat. Sehingga lawan daripada itu akan timbullah mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kita tengok saja di dalam bulan Ramadan bagaimana seseorang itu bersungguh-sungguh menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Kerana asasnya di situ dalam bulan Ramadan ialah berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan tentang puasa ini di dalam bulan Rajab, kita perlu memahami puasa-puasa sunat bagaimana untuk kita lakukan di dalam bulan Rajab. Berkenaan tentang puasa ini banyak isunya dalam bulan Rajab ini. Ada yang kata tak boleh puasa, ada yang kata boleh puasa. Yang boleh puasa itu pula tidak mengikut panduan-panduannya, sehingga ibadah puasanya itu tidak diterima oleh Allah. Minta maaf, macam mana sampai tidak diterima itu? Begini tuan-tuan, di dalam bulan Rajab ini, berkenaan tentang puasa ini, dikatakan bahawa tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan tentang puasa di bulan Rajab secara khusus. Ini yang banyak diperbincangkan, ya. Puasa di dalam bulan Rajab, tidak ada hadis yang sahih yang membicarakan tuntutan untuk berpuasa secara khusus di bulan Rajab. Tapi bukan bermakna tiada galakan untuk berpuasa di sini.
kita ambil poin ini dulu. Tidak ada hadis sahih seperti perbahasan ulama-ulama yang boleh kita bacakan di sini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam satu kitab yang membicarakan tentang hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu berkenaan Rajab. Beliau menyatakan bahawa tidak ada disebut dalam hadis yang sahih akan kelebihan bulan Rajab berpuasa di dalamnya. Maksudnya tidak ada puasa khusus Rajab, puasa sunat khusus di bulan Rajab yang perlu dilakukan di bulan Rajab. Tamam. Seterusnya, bagaimana Imam Syaukani berkata di dalam kitabnya Sail Al-Jarar, tidak ada disebut berkaitan amalan bulan Rajab secara khusus di dalam sunnah yang sahih ataupun di dalam sunnah yang hasan. Hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis hasan ini dia rendah sikit daripada hadis sahih, tapi dia boleh pakai lagi dan dia boleh naik menjadi hadis sahih kalau ada sokongan-sokongannya. Baik, kita ulang tadi ya. Imam Syaukani kata tidak ada disebut berkaitan amalan bulan Rajab secara khusus di dalam sunnah yang sahih ataupun sunnah yang hasan ataupun sunnah yang dhaif yang ringan. Dalam sunnah sahih yang dhaif pun, dalam sunnah yang dhaif pun tidak ada membicarakan tentang amalan bulan Rajab secara khusus. Bahkan semua yang diriwayatkan berkaitan Rajab secara khusus adalah palsu, lagi dusta dan teramat dhaif. Ini sebenarnya ulama-ulama kita sangat berhati-hati di dalam melakukan sesuatu ibadah. Ya, bukan mereka tolak ataupun tak nak bagi motivasi pada kita melakukan ibadah, tidak. Mereka sangat berjaga-jaga memberikan panduan dalam bab ibadah, jangan buat melainkan ada dalil yang jelas. Kan kaedah katakan al-aslu fil ibadah tawaqquf, asal bagi urusan ibadah itu tawaqquf, berhenti. Jangan buat lagi. Tiba-tiba kita berjumpa satu ibadah sekian. Boleh buat ke tidak ni? Jangan buat lagi. Cari dalil dulu. Cari semak. Kalau ada, okey, jalan buat ibadah. Ini asal dalam bab ibadah. Tapi dalam bab yang bukan ibadah, dalam bab urusan harian, dalam bab perkara-perkara adat, dia lain pula kaedah. Kaedah dia, al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada suatu perkara yang bukan dalam urusan ibadah, dia adalah harus. Harus di sini maksudnya boleh buat. Benda tu harus buat. Melainkan datang satu dalil yang kata haram baru tinggal. Nampak tuan-tuan ya? Ibadah tadi jangan buat dulu. Jangan buat tawakuf. Cari semak dulu dalil. Kemudian perkara yang dalam bab bukan ibadah, dia buat. Melainkan datang haram, barulah kita tinggal. Baik. Begitu juga pandangan Imam Ibnu Rajab Hambali, bagaimana beliau mengatakan tiada yang sahih pada kelebihan berpuasa di bulan Rajab yang khusus daripada Nabi SAW, dan tiada juga yang khusus daripada sahabat. Sahabat pun dia tidak melakukan puasa sunat khusus di bulan Rajab pada tarikh-tarikh sekian, tak ada buat macam tu. Nanti kita akan semak bagaimana amalan puasa sahabat di bulan Rajab yang dengan cara yang betul. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu pandangan-pandangan. Baik, sekarang ini bagaimana kita nak berpuasa di bulan Rajab? Nak berpuasa di bulan Rajab, kita mengambil hadis Abi Daud. Hadis Abi Daud yang menyatakan dengan makna puasalah beberapa hari di bulan haram dan tinggalkan sebahagiannya. Ini dalil umum tuan-tuan, bukan dalil khusus puasa di bulan Rajab. Berpuasalah beberapa hari dari bulan-bulan haram. Rajab salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan tinggalkan sebahagiannya. Maksud di sini tinggalkan sebahagian, jangan puasa penuh bulan Rajab pula. Ini lebih-lebih dalam mengagungkan bulan Rajab dengan puasa di dalamnya. Ini pun Rasul sahabat tak buat. Bahkan antara puasa yang banyak Rasul buat dalam satu bulan tu selain Ramadan ialah bulan Syaban. Bulan Syaban yang boleh banyak lebih sikit.
Itu pun jangan penuh. Jangan penuh sebab kita tidak mahu menyamai puasa Ramadan yang penuh satu bulan. Baik. Ini hadis umum. Kemudian satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Ibnu Abbas. Bagaimana kisahnya? Aku bertanya pada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ini sahabat bertanya, ya. Dan kami saat itu sedang berada di bulan Rajab. Maka Sa'id bin Jubair ini pun menjawab. Sa'id bin Jubair ini tabi'in, ya. Aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW sentiasa berpuasa di bulan Rajab ini. Nabi SAW senantiasa berpuasa di bulan Rajab ini sampai kami berkata, nampaknya Rasulullah ini berpuasa seluruh bulan Rajab. Pada keadaan lain, kami menampak bahawa Rasulullah ini tidak berpuasa sampai kami pun berkata, nampaknya Rasul ini tidak akan berpuasa penuh di bulan Rajab ini. Nampak bagaimana dalam hadis ini pun, sehingga Imam Nawawi di dalam syarah hadis Muslim ini menyatakan bahawa daripada hadis ini, hadis Muslim, bahawa menunjukkan suatu istidlal, suatu pengambilan hukum yang boleh diambil di situ, bahawa di dalam puasa bulan Rajab ini tiada larangan khusus puasa bulan Rajab dan tiada galakan khusus puasa bulan Rajab. Nampak? Jadi macam mana Ustaz, nak puasa ke tak puasa ni? Tadi cuma dia kata tiada larangan khusus berpuasa bulan Rajab. Maknanya boleh puasa lah. Tinggal lagi macam mana nak puasa ni. Kemudian Imam Nawawi kata tadi, akan tetapi asal hukum puasa yang ada itu adalah sunat. Maksudnya puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunat yang lain yang tetap sunat. Puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa hari putih dalam setiap bulan, puasa apa lagi? Puasa mutlak. Puasa mutlak ini tuan-tuan, dia tidak terkait dengan tempoh-tempoh tertentu, tarikh-tarikh tertentu. Itu puasa mutlak. Seperti mana dalam hadis, Rasul pernah berkata, adakah hari ini ada makanan? Tak ada makanan, puasa. Itu puasa mutlak. Baik. Nampak tadi bagaimana Imam Nawawi berkata, hukum asal puasa itu tetap kekal sunat. Kemudian Imam Nawawi kata, di dalam riwayat Abi Daud yang kita baca tadi, berpuasalah di bulan-bulan haram. Ya? Menyatakan sunat berpuasa di bulan-bulan haram. Rajab salah satu daripada bulan haram, maka boleh berpuasa. Jadi tuan-tuan, berpuasa di bulan Rajab ini dengan cara bagaimana? Pertama, kita gunakan puasa-puasa sunat yang ada, yang jelas sunat di situ, yang kita kata Isnin Khamis, puasa putih dan lain-lain. Kita puasa dengan niat macam tu, puasa Isnin Khamis, puasa sunat tersebut di dalam bulan Rajab yang ada ni. Dan kita akan dapat pahala lebih berbanding puasa sunat yang ada itu di bulan-bulan yang lain. Itu kita dapat fadilat amalan sunat puasa di dalam bulan Rajab. Jangan berpuasa di dalam bulan Rajab dengan beriktikad, dengan berniat, dengan meyakini ini puasa khusus yang Rasul ajar di bulan Rajab. Begini-begini, tarikhnya pula begini. Jangan. Jangan kata sahaja aku puasa bulan Rajab, sahaja aku puasa sunat bulan Rajab. Itu tak ada. Tak ada. Yang boleh kita gunakan puasa-puasa yang lain, kita buat di bulan Rajab. Selesai. Nampak? Boleh kita berpuasa, bukan nak dihalang berpuasa. Kerana dalam bab puasa bulan Rajab ni tidak ada hadis khususnya yang Rasul suruh berpuasa sunat di bulan Rajab. Kalau di dalam bulan-bulan haram yang lain, macam bulan Sya'ban, ada hadis khususnya. Sahaja aku puasa sunat bulan Sya'ban. Ada. Kemudian di dalam bulan haram yang lain, macam bulan Muharram, ada puasa sunat khususnya di dalam bulan Muharram. Puasa hari Ashura, sahaja aku puasa
hari Ashura, 10 Muharram. Di dalam bulan Zulhijjah ada puasa sunat khususnya dalam bulan Zulhijjah. Banyak, ya. Antaranya di dalam hari Arafah. Hari Arafah ini tuan-tuan, 9 Zulhijjah saja aku puasa sunat hari Arafah. Tapi dalam bulan Rejab tidak ada. Jadi untuk selamat, kita niatkan dengan puasa-puasa sunat yang ada tu, cuma kita buat di bulan Rejab sahaja. Jelas tuan-tuan, ya? Begitu caranya. Baik, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat, kita akan tengok bagaimana sahabat-sahabat dan sebahagian tabi'in amalan mereka di dalam bulan Rejab berkenaan tentang puasa di bulan Rejab. Dicatat di dalam kitab Lataif Ma'arif yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan amalan-amalan bulan-bulan Islam. Di dalam bab Rejab, beliau menakalkan bagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah memukul tapak tangan beberapa orang sahabatnya kerana mereka berpuasa pada bulan Rejab, sehingga mereka meletakkan makanan semula di tapak tangan mereka. Kemudian Umar pun berkata, apa itu bulan Rejab? Sesungguhnya bulan Rejab ialah satu bulan yang dahulunya diagung-agungkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika datangnya Islam, amalan seperti ini telah ditinggalkan. Ini nak menyungguhkan bahawa tidak ada amalan khusus puasa bulan Rejab di dalam bulan Rejab. Sehingga yang sahabat tadi tu dia telah berbuka semula selepas dimarah oleh Umar Al-Khattab. Dalam satu perbincangannya bahawa Umar ini dia melarang begitu bukan bermaksud untuk tidak memberi galakan beribadah ataupun berpuasa sunat, tidak. Umar berkata begitu antara lain dibincangkan bahawa jangan berpuasa penuh di bulan Rejab ini, sebab dia puasa sunat sahaja. Jangan berlebih-lebih di dalam mengagungkan bulan Rejab, sebab dengan ibadah yang tidak dibawa oleh Rasul, sebab itu semua cara orang-orang jahiliah dahulu. Begitu juga dalam riwayat lain, Sayyidina Umar tidak suka berpuasa di bulan Rejab, sebab tidak ada dalil hadis sahih. Tapi bukan bermakna tak boleh ini tuan-tuan. Kesungguhan Sayyidina Umar berkata begini untuk mengajar. Tidak ada dalil khusus puasa Rejab di bulan Rejab. Sebab zaman-zaman sahabat ni mereka sangat hebat dalam melakukan ibadah, lagi-lagi puasa. Jadi Sayyidina Umar nak mengajar mereka supaya mereka tidak menganggap bahawa puasa bulan Rejab adalah suatu yang wajib. Puasa bulan Rejab adalah suatu yang ada dalil khususnya, tidak ada. Kalau nak buat juga dengan cara yang kita sebut tadi. Ibnu Abbas juga tidak menyukai seseorang itu berpuasa penuh di bulan Rajab. Kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sering mempamerkan kepada masyarakat umum bahawa mereka tidak berpuasa pada bulan tersebut. Nak ajar, tidak ada tuntutan khusus. Sebab sahabat dulu memang rajin ibadah. Kita zaman sekarang ni tak cerita bab ni pun kita tak puasa. Tapi nak jaga sahabat supaya jangan melakukan suatu ibadah yang tidak ada diajar oleh Rasul, khusus dalam hadis, tidak ada. Baik. Anas bin Malik juga sebenarnya tidak menyukai untuk berpuasa pada bulan Rajab, termasuk sahabat, termasuk tabi'in Sa'id bin Jubair. Ini tuan-tuan bagaimana perkara puasa di dalam bulan Rajab. Tapi ingat, kita sebut tadi, kita tetap boleh berpuasa dengan nak mengambil power ibadah puasa itu, yang mesti juga kita buat, tapi jangan penuh, sikit saja, mengambil semangat untuk kita boleh pugar rohani kita dengan puasa sampai kita boleh beribadah di bulan Rajab ini. Baik, itu ibadah dengan puasa di dalam bulan Rajab. Seterusnya tuan-tuan, ibadah yang dituntut lagi di dalam bulan Rajab ini, sebenarnya apa-apa saja ibadah, terutama qiyamul lail yang kita hidupkan di dalam bulan Rajab, ataupun solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, solat sunat tahajud yang sangat penting, ya,
untuk kita kembali kepada Allah, mencari kekuatan, meminta ampun kepada Allah. Baik, di dalam solat sunat yang kita buat di dalam bulan Rajab ini, hati-hati. Ada solat sunat yang batil, yang tidak diajar oleh Rasulullah, yang palsu, yang disebut sebagai solat sunat bulan Rajab, iaitulah solat sunat raghaib yang dibuat pada minggu pertama, hari Jumaat malam selepas Isyak. Ini tidak ada riwayat hadis sahih secara khusus yang Rasul menuntut untuk dibuat solat sunat raghaib pada bulan Rajab tanggal sekian. Tidak ada. Jadi jangan buat. Ingat, dalam perkara ibadah, al-aslu fil ibadah tawaqquf. Asal hukum pada ibadah itu, urusan ibadah, jangan buat, terhenti, tawakuf. Semak dulu dalil-dalil, kalau ada baru kita buat. Baik, solat sunat raghaib ini sehingga diperbahaskan oleh ulama, terutama Imam Nawawi rahimahullah, berkata bahawa solat raghaib ini adalah satu solat sunat yang tidak ada hadis khusus berkenaan tentang anjuran solat sunat raghaib. Ia adalah bid'ah, dia adalah qabih, satu benda yang qabih, sangat buruk. Ia adalah mungkar yang sangat perlu diingkari, yang dusta, asyaddu mungkar, yang sangatan mungkarnya. Itu tuan-tuan ya. Ini bagaimana dalam kita bersemangat untuk beribadah, kita perlu beribadah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa perlunya kita ini untuk beribadah dengan ilmu. Jangan kita main hantam saja. Sebab itu syaitan ini dia sangat takut dengan golongan-golongan yang berilmu, yang soleh ini, berbanding dengan ahli-ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi solat sunat raghaib ni tak boleh buat. Kalau dibuat haram. Tak boleh ke ustaz kita nak solat juga? Nak solat pun tak boleh. Telah kita bincangkan tadi, asal bagi ibadah tawakuf, terhenti. Melainkan datang jelas dalil yang kata suruh buat, baru boleh buat. Sebenarnya tuan-tuan, tidak ada maksud untuk menghalang kita buat solat sunat di bulan Rajab. Tidak ada. Bahkan kita boleh buat solat sunat itu dengan solat sunat yang ada tu, tapi kita buat di bulan Rajab. Pahalanya bertambah. Solat sunat tahajud, solat sunat qiyamul lail yang ada tu, solat sunat witir, boleh buat. Kenapa masih memilih untuk solat sunat raghaib yang hadisnya tidak sahih, mungkar, palsu, maudhu'? Kelebihan-kelebihannya juga adalah maudhu' di dalam hadis itu. Ini tuan-tuan muslimin muslimat, ulama memperbahaskan ini untuk memelihara diri seorang muslim itu melakukan ibadah-ibadah yang benar-benar sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan muslimin muslimat, habis tadi solat sunat kita hidupkan di bulan Rajab ya, dan lain-lain ibadah yang kita boleh hidupkan di bulan Rajab ini, sedekah, perbincangan ilmu dan lain-lain. Kita nak cerita tadi bagaimana betapa perlunya kita menjaga di dalam bulan Rajab ini, jangan melakukan ibadah tanpa ada sandaran yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Berhati-hati di dalam bulan Rajab melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk akhirnya dalam pertemuan kita, saya menasihati diri saya sendiri terutamanya dan kita semua, teruskan kita menghidupkan bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah yang kita sebut tadi. Bahawa sesungguhnya bulan ibadah, bulan Rajab yang Allah berikan pada kita ini adalah satu ruang peluang untuk persediaan kita melalui bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Waraq memberikan bandingan kepada kita berkenaan tentang bulan ini, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia menyatakan bahawa bulan Rajab ni seumpama kita menanam pokok, dan bulan Sya'ban ini seumpama kita menjirus pokok itu, membajai pokok itu, dan bulan Ramadan adalah seumpama bulan untuk kita menuai hasilnya.
Nampak tuan-tuan ya, betapa bulan Ramadan itu perlu dilalui persediaannya semenjak daripada bulan Sya'ban lagi, semenjak daripada bulan Rajab lagi. Benar tuan-tuan ya, bulan Ramadan yang kita lalui nanti, jangan waktu sampai bulan Ramadan barulah kita terhegeh-hegeh nak buat persediaan. Bermula daripada satu Ramadan lagi, susah nanti. Kerana di dalam bulan Ramadan itu banyak halangan-halangannya, banyak cabaran-cabarannya. Persediaannya di dalam bulan Rajab lagi. Kita sudah berlatih dengan puasa-puasa sunat, kita sudah berlatih dengan tahajud, kita sudah berlatih dengan qiyamul lail, baca Quran, kita sudah berlatih dengan taubat, nasuhah, menangis-nangis. Masuk dalam bulan Ramadan nanti, terus sahaja kita beribadah di dalam bulan Ramadan dengan penuh rasa persediaan yang cukup. Kita akan meraih fadilat Ramadan itu daripada satu Ramadan lagi, sehinggalah kemuncaknya di akhir Ramadan. Ni tuan-tuan muslimin muslimat, gunakan bulan Rajab ini sungguh-sungguh kerana Allah. Begitu juga nanti kalau kita melalui bulan-bulan haram yang lain, segala-galanya yang Allah berikan ini adalah tarbiyah langsung untuk kita melakukan ketaatan dan taqarrub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sahaja perbincangan kita, pesan-pesan kebenaran pada kali ini, episod kedua. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bertemu lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.